رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه قولنا. اللهم رب يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير أما بعد. Alhamdulillah, kita rafakkan kesyukuran kepada Allah Ta'ala di atas segala rahmat dan kurniaannya. Pada kali ini kita dapat menyambung kembali untuk tafsir Juz'u Amma bagi sambungan surah Al-Insyiqaq bermula pada ayat 24 dan 25. Jadi ayat ni kita sudah baca pada pengajian yang lepas. Jadi kita akan menyambung semula untuk maksud dan juga tafsir daripada ayat ini. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ancaman dan peringatan kepada golongan orang-orang yang kufur dan yang mengingkari hari kiamat. Kata Allah Ta'ala, فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. Maka khabarkanlah berita kepada mereka yang kafir dan yang tidak mengimani kepada hari kiamat itu dengan azab yang tiada terperi sakitnya. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum ajrun ghairu mamnun. Melainkan yang dikecuali putus ganjarannya. Okay, di penghujung surah Al-Insyiqaq ini, Allah Ta'ala bercerita kepada kita tentang dua kumpulan manusia. Yang pertama adalah golongan orang-orang yang mendapat azab yang berat, azab yang pedih. Yang kedua adalah golongan orang-orang yang diberikan kepadanya oleh Allah kemuliaan dengan pahala yang tidak terputus-putus. Jadi kita nak lihat kedua-dua golongan ini berdasarkan kepada dua ayat terakhir di dalam surah Al-Insyiqaq. Baik. Pada ayat yang ke-24 yang kita bacakan ini, pertama sekali pada ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan fabashshirhum. Fabashshirhum ni adalah kata perintah, kata suruhan, fi'il amar. Yang mana ayat ini menunjukkan kepada kita yang pertama, pengajaran ataupun tafsir dari tadabbur yang boleh kita ambil juga pada ayat ini adalah kewajipan menyampaikan peringatan. Kewajipan menyampaikan peringatan kepada orang-orang yang ingkar dan yang berbuat dosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di sini menunjukkan kepada kita fabashirhum itu maknanya faakhbirhum, khabarkan kepada mereka wahai Muhammad. Khabarkan tentang apa? Khabarkan tentang azab Allah, hukuman Allah, balasan Allah, hukum Allah dan ketetapan Allah kepada golongan yang ingkar. Ya. Okay, baik. Jadi di sini menunjukkan kepada kita kewajipan untuk kita mencegah kemungkaran dan kewajipan untuk kita memberikan peringatan, menyampaikan amaran kepada orang-orang yang kufur, kepada orang-orang yang ingkar, kepada orang-orang yang melampaui batas dan juga kepada orang-orang yang melanggar perintah Allah atau berbuat dosa dan maksiat secara terang-terangan berdasarkan suruhan Allah fabashshirhum. Itu yang pertama yang kita boleh lihat daripada ayat ini. Yang kedua, ayat ini menunjukkan kepada kita bahawasanya ancaman di dalam Al-Quran ini terdapat pelbagai jenis-jenis.
Ada bermacam-macam jenis ancaman ataupun peringatan ataupun amaran di dalam Al-Quranul Karim. Yang pertama, ancaman itu adalah merupakan bentuk ancaman daripada bentuk hukuman ataupun balasan. Ini seperti Allah mengkhabarkan siksaan neraka. Kadang-kala Allah sebut jenis neraka yang menyebabkan mereka masuk ke dalamnya. Kadang-kala Allah Ta'ala sebut bentuk-bentuk azab kepada pelakunya. Ini disebut sebagai ancaman azab ataupun ancaman uqubah, balasan. Dipanggil sebagai ancaman uqubah. Yang kedua, ancaman yang terdapat di dalam Al-Quranul Karim adalah disebut sebagai ancaman ketetapan. Ancaman ketetapan ini disebut sebagai hukumah. Yang tadi uqubah, yang ni hukumah. Hukumah ni merujuk kepada ketetapan Allah akan dosa yang dilakukan oleh seseorang itu. Seperti Allah mengkhabarkan perbuatan yang dilakukan itu perbuatan dosa yang besar. Atau perbuatan yang dilakukan itu adalah perbuatan dosa yang kecil. Ataupun kalau dia dosa besar, dia jenis dosa besar yang bagaimana. Kerana di sini menunjukkan kepada kita setiap dosa itu ada darjat dan ada tingkatannya. Baik, yang ketiga, ancaman yang terkandung dalam Quran yang disampaikan itu adalah ancaman di dalam bentuk kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ni disebutkan sebagai ancaman yang datang dalam bentuk benda tu Allah laknat, benda tu Allah benci, benda tu Allah murka. Benda tu Allah benci atau Allah laknat ataupun Allah Ta'ala murka. Maka ini disebutkan sebagai ancaman di dalam bentuk yang disebut sebagai tadi uqubah. Yang kedua adalah hukumah. Yang ketiga adalah disebut sebagai zalulah. Zalulah ni maknanya adalah penghinaan. Disebut sebagai penghinaan. Baik. Maka dekat sini menunjukkan kepada kita laknat, murka, tidak diampunkan, ancaman dijauhkan daripada rahmat. Ini semua adalah disebut sebagai zalulah yang merupakan salah satu bentuk hukuman dan ancaman daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Pengajaran yang seterusnya, yang ketiga yang boleh kita ambil adalah fabashshirhum bi'adzabin alim. Ini maknanya setiap perbuatan dosa itu ada padanya balasan dan hukuman. Kerana dalam tafsir At-Tabari mengatakan fabashshirhum tu maknanya adalah maknanya adalah beritahulah, fa'alimhum, beritahulah kepada seseorang itu bagi setiap perbuatan dosa dan kesalahannya ada azab dan balasannya. Di sini menunjukkan kepada kita pada ayat ke-24 ini, setiap dosa, setiap maksiat, setiap kemungkaran, setiap kejahatan, setiap kekufuran, ia mempunyai azab-azab yang khusus. Dia mempunyai azab-azab yang tersendiri. Bukannya kalau orang tu tak salat, kalau orang tu tidak berpuasa, kalau orang tu berzina atau orang tu berjudi, maknanya dia kena satu azab sahaja. Tidak. Bahkan bagi berjudi itu satu azab hukuman. Bagi berzina itu juga satu azab hukuman. Bagi setiap perbuatan dosa itu adanya pengkhususan, baginya azab dan hukuman yang tersendiri.
Maka di sini menunjukkan kepada kita kewajipan untuk seseorang itu bertaubat ke atas setiap dosa yang dilakukan secara khusus. Kalau buat dosa mengumpat, kena taubat dosa mengumpat. Kerana bagi mengumpat ada azabnya yang khusus. Bagi mengadu domba ada azabnya yang khusus. Bagi yang mencerca ada azabnya yang khusus. Ya, walaupun berada di dalam neraka yang sama, namun penyiksaan dan azabnya berbeza. Ya, maka di sini menunjukkan kepada kita pada ayat 24 ini pengajaran dia adalah setiap dosa dan maksiat itu ada padanya azab dan hukumannya yang tersendiri yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Okay. Kemudian kita nak lanjutkan kepada ayat yang ke 25. Ayat yang ke 25. Okay, kita lihat pada ayat yang ke-25, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, siapakah golongan yang akan diselamatkan oleh Allah dan diamankan oleh Allah dan disejahterakan oleh Allah dengan naungan rahmatnya dan keampunannya dan keredaannya pada hari kiamat itu. Sebab itu Allah kata perkataan illa, kecuali. Maknanya yang terhindar daripada azab yang pedih tadi itu, atau yang tak tergolong dalam kumpulan azab yang pedih itu, siapa dia? Allazina amanu, iaitu orang-orang yang kekal, teguh di dalam keimanannya. Orang yang dalam hatinya, dalam pegangannya, pada pegangannya itu keteguhan di atas keimanan. Di atas keimanan. Itu maksud allazina amanu. Maksudnya mereka itu adalah orang yang membenarkan Allah tanpa keraguan, membenarkan janjinya, membenarkan rasulnya dan membenarkan ajaran dan syariatnya. Itu disebut dalam tafsir At-Tabari. Dan juga membenarkan hari kiamat serta nikmat-nikmat dan azab-azab yang dijanjikan oleh Allah kepada mereka yang beriman atau mereka yang kufur. Okey, kat sini menunjukkan kepada kita orang yang beriman mati dalam keadaan beriman itu adalah asbab mereka dihindarkan oleh Allah daripada azab yang pedih, maknanya azab api neraka. Tapi kita kena faham ya, ayat Quran ni, ayat 25 ni, Allah Ta'ala berbicara dalam maksud yang umum, dalam konteks yang umum. Maknanya kalau seseorang itu mati dalam keadaan beriman, mati dalam keadaan mentauhidkan Allah, mati dalam keadaan mengesakan Allah, mati dalam keadaan membenarkan syariat Nabi Muhammad SAW dan mengimani Rasul SAW sebagai Nabi yang terakhir dan beriman kepada hari kiamat, secara umumnya mereka ini pada hari kiamat akan dihindarkan daripada azab Allah dan azab siksaan api neraka secara umumnya. Tetapi ayat Quran ini perlu untuk kita kaitkan dan hubungkan dengan tafsiran ayat Quran yang lain atau dengan hadis Nabi SAW yang lain. Yang mana ada ayat Quran yang lain, ada hadis Nabi SAW yang lain yang menunjukkan isyarat orang-orang beriman pun kena seksa dalam neraka. Kena seksaan azab yang pedih. Kena. Tetapi bedanya mereka itu tidak kekal di dalam neraka. Mereka tidak kekal di dalam neraka. Mereka tidaklah berterus-terusan berada di dalam api neraka itu. Ya.
Maka di sini menunjukkan kepada kita yang disebutkan allazina amanu itu terbahagi kepada dua kumpulan. Ini kita nak tengok di segi tafsir. Dua golongan daripada perkataan allazina amanu. Yang pertama, allazina amanu itu adalah yang disebutkan mereka adalah golongan orang-orang yang benar-benar beriman. Orang yang benar-benar beriman. Sebab orang beriman ni ada 3 tingkatan darjat dan kedudukannya. Pertama dipanggil sebagai mukmin mustawa. Yang kedua dipanggil mukmin kamila. Yang ketiga dipanggil mukmin mutakamila. Jadi ada 3 tingkatan darjat orang-orang yang beriman. Yang pertama dipanggil mukmin mustawa, maksudnya adalah orang beriman yang hanya memiliki imannya dengan kadar mustawa. Mustawa ni maknanya dengan kadar yang tidak menjatuhkan ia kepada kufur. Tak merosakkan imannya, tak membatalkan imannya. Tapi iman dia tu adalah iman yang lemah, iman yang culas, iman yang cuai, iman yang kurang disebabkan kerana dosa, maksiat yang dia lakukan. Ya, jadi disebabkan kerana itu dia jatuh dalam kategori iman mustawa. Yang kedua dimasuk dalam bentuk iman kamila. Iman kamila ni adalah mereka daripada kalangan orang-orang yang beriman, namun mereka itu kedudukan imannya adalah iman yang sentiasa bertambah. Iman yang sentiasa bertambah. Iman yang sentiasa bertambah-tambah. Maknanya iman mereka ni pernah jatuh, tetapi dia segera bertambah, dan dia bertambah itu adalah lebih daripada ia berkurang. Ini dipanggil iman kamila. Yang ketiga dipanggil iman mutakamila. Ini adalah iman yang darjatnya paling tinggi, yang mana golongan ini adalah merupakan golongan para nabi, para siddiq, para syuhada, dan juga iman orang-orang yang soleh. Ini adalah kumpulan iman mutakamila, yang mana iman mereka itu sentiasa dalam keadaan berterus-terusan meninggi, berterus-terusan dalam keadaan meninggi iman mereka. Baik. Okay, seterusnya kita nak lihat pada ayat ini. Allah Ta'ala menyebutkan selain daripada itu siapa? Wa amilus salihat. Orang yang mengamalkan atau yang mengerjakan amal yang saleh. Orang yang mengerjakan amal yang saleh. Perkataan wa amilu as-salihat. Apa maknanya? Iaitu orang-orang yang mengerjakan amal yang saleh itu dalam keadaan dia meyakini amalan yang diperintahkan oleh Allah tanpa sebarang keraguan, dan juga ia mengerjakan amalan itu dalam keadaan ia meyakini akan janji dan ganjaran, dan ia mengerjakan amalan itu adalah dalam keadaan ia meletakkan pengharapannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. So ada 3 bentuk sifat yang digambarkan oleh para ulama berdasarkan kepada tafsir wa amilu as-salihat. Berdasarkan kepada tafsir wa amilu as-salihat. Baik. Jadi maknanya dekat sini ada 3 perkara. Wa amilus salihat itu. Yang pertama, orang yang mengerjakan amal yang saleh dalam keadaan ia meyakini
ia mengimani setiap amalan-amalan yang soleh itu adalah merupakan amalan yang benar. Ini ada orang yang beramal tetapi dia tidak percaya dengan amalan yang dia amalkan. Tapi maksudnya dekat sini, mereka yang beramal lalu mereka membenarkan amal yang mereka kerjakan itu. Ya, mereka membenarkan amal yang mereka kerjakan itu. Maksudnya apa dia? Maksudnya dalam dia beramal, dia membenarkan dan meyakini amalan itu ada ganjarannya, ada nilaiannya, ada balasannya daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu ciri yang pertama. Ciri yang kedua adalah mereka yang mengerjakan sesuatu amalan dan tidaklah mereka mengerjakannya melainkan seperti apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul kepada mereka. Maksudnya setiap amalan yang mereka buat ni adalah amalan yang diperintahkan. Maksudnya amalan yang disyariatkan, bukan amalan yang diada-adakan oleh nafsu mereka. Bukan amalan yang mengikut kepada nenek moyang mereka. Itu yang ketiga, itu yang kedua. Adapun yang ketiga, wa'amilus salihat itu adalah merujuk kepada mereka yang melakukan amal yang saleh dalam keadaan amalannya yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. So maknanya yang pertama, mereka lakukan amal dalam keadaan mereka membenarkannya, meyakini ganjaran nikmat Allah padanya. Yang kedua, mereka mengerjakannya seperti mana yang diperintahkan. Dan yang ketiga, mereka mengerjakan amal yang saleh itu dengan sesempurna agar amalan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maknanya mereka buat amalan itu dengan mujahadah. Mereka buat amalan itu dengan ketekunan, dengan kesungguhan, ya, kerana mengharapkan agar Allah Ta'ala mengganjari dan menerima amalan yang mereka kerjakan. Itu yang disebutkan sebagai wa'amilu as-salihat. Okey, baik. Sekarang ni kita nak tengok tentang beberapa ciri-ciri amal yang saleh. Macam mana kita nak mengetahui ciri-ciri amal yang saleh seperti mana yang digambarkan di dalam kebanyakan ayat Al-Quranul Karim. Ya, seperti mana yang digambarkan di dalam ayat Al-Quran Al-Karim. Baik. Sekejap ya. Bismillah. Okey. Kita nak lihat beberapa ciri-ciri amal yang saleh yang telah disusun oleh para ulama mengenainya. Yang pertama, ciri-ciri amal yang saleh itu adalah al-musara'atu ilal khairat. Bersegera di dalam melakukan amal yang saleh. Maknanya tanda-tanda kesan daripada amal yang saleh itu tidaklah dia dikatakan sebagai seseorang yang melakukan amal yang saleh, melainkan apabila seseorang itu menyegerakan melakukannya. Maknanya bila kita menyegerakan, sebab tidak ada amal yang saleh melainkan Allah menyuruh kita menyegerakan mengerjakannya. Jadi bila seseorang itu menyegerakan dalam melakukan amalan, maka itu menunjukkan amalan yang dia kerjakan adalah amal yang saleh. Ya, tapi kalau seseorang itu tidak menyegerakan melakukan amalan itu, maka ia hanya sekadar menjadi amalan, tetapi belum tentu amalan itu membawa sifat salah, sifat memperbaiki orang yang beramal tadi, ya. Sebab amal itu dinamakan amal saleh kerana amalan itu memperbaiki kehidupan orang yang mengerjakannya.
Yang kedua adalah istimrar ataupun istiqamah. Yang dikatakan sebagai sifat amal yang soleh itu adalah apabila seseorang itu melakukan sesuatu amalan, maka tidaklah ia dikatakan amalan itu sampai ke tahap amal yang soleh sehinggalah ia dapat beristiqamah dengannya. Ya, sehinggalah ia dapat beristiqamah dengannya. Kalau kita mengerjakan satu amalan, dia masih lagi nama ibadat ke nama amalan. Tapi bila kita dah dapat melazimi amalan itu sehingga kita dapat beristiqamah dengannya, maka ketika itu dinamakan ia sebagai amal yang soleh. Ya, baik. Kemudian kita tengok ciri-ciri yang berikutnya. Allahu Akbar. Kemudian ciri yang seterusnya adalah al-khauf min adamil qubul. Antara ciri-ciri sifat amal yang saleh itu adalah apabila seseorang itu merasa takut sekiranya amalannya itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia rasa takut, dia rasa khawatir, dia rasa bimbang sekiranya amalan yang dikerjakan itu tidak dikabulkan dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini juga ciri-ciri tanda amal yang soleh. Ya, contohnya bila seseorang tu buat amalan, maka dia nak tahu amalan tu dah mencapai kepada darjat amal yang soleh adalah menggambarkan bagaimana setiap kali dia melakukan amalan itu, dia berharap agar Allah SWT menerimanya, Allah mengkabulkannya, Allah mengganjarinya, dan Allah meredainya. Itu adalah tanda amal yang salih. Yang seterusnya, tanda amal yang salih itu adalah hubbu as-salihina, mencintai dan menyukai perkara-perkara kebaikan dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Ciri-ciri amal yang soleh yang kita buat tu dinamakan amal yang soleh bila kita mengerjakan amal itu. Sesudah kita mengerjakannya, amalan itu menzahirkan dalam jiwa kita, kita jadi sayang dengan amalan yang kita buat. Kita jadi suka dengan amalan yang kita buat. Dan Allah Ta'ala campakkan ke dalam jiwa dan hati kita untuk kita menyukai dan juga kita meredai dengan amalan-amalan yang dilakukan itu dan juga menyukai orang-orang yang melakukan amalan tersebut. Seperti mana yang Allah Ta'ala sebut di dalam ayat Al-Quranul Karim. Mana ayat dia? Nama ayat ni. Dalam surah ayat. Surah Maryam, innal ladzina amanu wa amilus solihat sayaj'alu lahumur rahman wudda. Sungguhnya orang beriman dan beramal saleh akan dijadikan bagi mereka itu, akan dijadikan bagi mereka itu agar Ar-Rahman, yakni Allah Ta'ala yang Maha Pemurah itu wudda, mengasihani mereka, merindui mereka dan menjadi jatuh cinta kepada mereka. Okey. Baik, itu adalah merupakan isyarat kepada tanda-tanda amal yang saleh. Yang seterusnya ada al-bughdhu 'anil ma'asi wal kufri. Kesan daripada amal yang saleh itu juga menjadikan nak tahu amal itu saleh atau tidak. Kesan bila kita beramal tu, amal itu menzahirkan dalam jiwa kita perasaan benci kepada dosa dan perasaan benci kepada segala bentuk kekufuran.
kita jadi tak suka kepada kekufuran, kita tak suka kepada kemaksiatan, kita tidak menyokong kepada kebatilan, kita tidak menyokong kepada uh, kejahatan, ya, dan seumpama dengannya lah. Ya. Okey, baik. Okey, seterusnya. Ya. Yang ke seterusnya. Antara ciri-ciri yang berikutnya adalah daripada amalan tersebut adamul ghurur wal i'jab. Kesan daripada amal yang salih itu adalah menjadikan seseorang dengan amalannya dia tidak mengagumi dan tidak ia terpedaya dengan amalan yang ia kerjakan. Ini menunjukkan kepada kita bagaimana kalau seseorang itu bila dia mengerjakan amal yang soleh, tanda-tanda amal yang soleh itu setiap kali apabila dia melakukan amalan tu, dia tidak merasa bangga, dia tak merasa hebat, dia tak merasa kagum, dia tak terpedaya dengan amalannya itu, bahkan dia tetap merasakan dia belum cukup membalas nikmat Allah, dia belum menjadi hamba yang bersyukur untuk membalas apa yang Allah kurniakan padanya, ya. Itu adalah sifat tanda-tanda orang-orang yang melakukan amal yang soleh. Okey, baik. Kemudian Allah Taala sebut ganjaran ke atas mereka ni apa dia? Ajrun ghairu mamnun. Ajrun ghairu mamnun. Ya. Aduh. Sekejap, ya. Okay, yang dimaksudkan dengan ajrun ghairu mamnun iaitu pahala yang tidak terputus-putus. Pahala yang tidak terputus-putus itu disebutkan oleh para ulama tafsir dengan beberapa makna. Yang pertama, ajrun ghairu mamnun itu adalah pahala yang tidak akan dikurangi. Maknanya bila Allah Ta'ala membalas, Allah tidak mengurangkan ganjarannya. Dekat sini, ganjaran ini dibahagikan kepada 3 tingkatan. Ganjaran ini terbahagi kepada 3 tingkatan. Yang pertama disebut sebagai jazaan wifaqa. Jazaan wifaqa. Ya. Jadi kita boleh tengok dalam surah An-Naba sebelum ni pun kita dah belajar dah. Yang pertama jazaan wifaqa tu maknanya iaitu balasan yang setimpal. Ini jenis balasan yang pertama di akhirat ketika Allah hisab kita, Allah menghisab dengan balasan yang setimpal. Jazaan wifaqa. Daripada perkataan wifqa ni maknanya berpatutan dengan apa yang dilakukan. Ini jenis yang pertama. Yang kedua dipanggil jazaan mudha'afa, iaitu balasan yang dilipat gandakan. Maksudnya kita buat 1 dapat 100, dapat 1000, ya, digandakan. Ini jenis daripada balasan yang kedua. Yang ketiga dipanggil sebagai jazaan husna. Ini lagi tinggilah, ya. Jazaan husna maknanya balasan yang terbaik. Maknanya adalah balasan yang terbaik. Balasan yang terbaik. Itu dipanggil sebagai jaza'al husna. Jadi kita kena ingat, yang pertama
Orang beriman ni daripada amalan dia akan dapat jazaan wifaqa. Dia buat satu kebaikan, Allah balas timpal dengan kebaikan dia buat. Itu kategori pertama. Yang kedua, jazaan mudha'afa. Maknanya dia buat satu kebaikan, Allah gandakan 100 kali ganda ke, 100,000 kali ganda ke. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah kata dalam Quran, Allah boleh menggandakan sebanyak yang Allah Ta'ala kehendaki. Yang ketiga, jaza al-husna. Maknanya bila Allah Ta'ala membalas, Allah membalasnya dengan yang terbaik. Yang terbaik tu tak boleh nak disifatkan. Ya, maknanya tak boleh nak digambarkan. Seperti mana yang disebut dalam hadis Nabi SAW, mala ainun ra'at, wala udhunun sami'at, wala khatara ala qalbi bashar. Yang mana ganjaran itu tak terlintas di fikiran, tak terbayang di akal, tak pernah ditengok, tak pernah didengar, maka itu disebut sebagai ganjaran, disebut sebagai ganjaran al-husna, ganjaran al-husna, iaitu merupakan ganjaran yang terbaik. Okey. Okey. Berikutnya yang kedua. Yang kedua yang kita boleh tengok kat sini, ajrun ghairu mamnun kat sini maknanya adalah yang pertama dari segi balasan, ya. Yang kedua, balasan yang tidak terputus-putus itu. Kepada siapakah mereka yang mendapat balasan yang tidak terputus itu? Ini kita tengok ada beberapa jenisnya. Ada beberapa bentuk keadaan golongan orang yang pahalanya tidak terputus. Yang pertama adalah orang yang sakit. Orang yang sakit. Yang kedua adalah orang yang bermusafir. Yang kedua adalah orang yang bermusafir. Yang ketiga disebutkan adalah yang diberikan padanya pahala yang tidak terputus itu adalah orang-orang yang melakukan amal jariah. Orang-orang yang melakukan amal jariah. Yang keempat, adalah orang-orang yang menjadi contoh atau menjadi ikutan dalam kebaikan. Orang yang menjadi contoh dan ikutan dalam perkara kebaikan. Atau orang yang membimbing lah. Ya, orang yang membimbing. Ini disebut sebagai amalan yang kekal. A'mal al-khalidah. Amalan yang kekal. Sekejap ya, ada lagi tak? Saya cek. Okey. Yang seterusnya, yang tidak terputus juga adalah di kalangan mereka yang melakukan amalan secara istiqamah. Amalan secara istiqamah. Maknanya berterus-terusan. Okey, saya ulangi lagi sekali. Yang pertama, orang yang sakit dan juga orang yang musafir. Seperti mana dalam hadis Nabi SAW menyebut,
idza maridal abdu aw safara. Apabila seseorang itu sakit atau dia pergi bermusafir. Kesan daripada sakit dia itu menyebabkan amalan-amalan yang telah dia lazimikan, amalan-amalan yang telah dia biasa melakukannya sebelum daripada itu tak boleh dia buat kerana sakit tu menghalangnya. Sakit tu menghalang dia untuk dia buat kebaikan yang dia pernah kerjakan sebelum daripada itu. Ya, yang dia pernah lakukan sebelum daripada itu, maka sepanjang dia sakit itu tetap dituliskan baginya, tetap diganjarkan baginya pahala kebaikan. Ya, pahala kebaikan. Tetap dapat pahala kebaikan tu. Tak dikurangi sedikit pun. Tapi dengan syarat, sebelum dia sakit, dia dah melazimi amalan itu. Bukan masa sakit baru nak beramal. Tak, ya. Yang kedua, orang yang bermusafir. Ya, orang yang pergi bermusafir, orang yang pergi ke medan perang, orang yang pergi ke tempat kerja, ya, kerana kesibukan dia mencari kerja, kesibukannya untuk berperang, kesibukannya untuk bermusafir itu dalam perjalanan menyebabkan dia tak dapat nak beramal seperti mana amalan itu dia lakukan ketika mana dia bermukim. Maknanya kalau dia tak pergi jalan mana-mana, dia duduk di rumahnya, ketika dia ada waktu lapang, dia tak pernah tinggal amalan itu. Tapi disebabkan kerana ada tugas, kena pergi ke medan perang, kena pergi bermusafir, menyebabkan dia tak dapat nak melakukan amalan tadi, maka tetap dituliskan baginya pahala yang berterusan. Ini adalah golongan yang kedua. Tapi dengan syarat sebelum daripada dia bermusafir dan sebelum dia pergi ke medan jihad dan sebelum dia disibukkan dengan tugas dan kerjanya, sebelum daripada itu lagi dia adalah seorang yang beramal dengan amalan tersebut. Dan yang ketiga yang saya sebut dah tadi, iaitu orang yang menjadi contoh kepada perkara kebaikan. Ni yang Nabi sebut, man sanna fil islami sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah. Siapa yang mengerjakan sesuatu amalan kebaikan, maka baginya kebaikan itu dan kebaikan orang yang mengikutnya sampai hari kiamat. Ini orang yang didik orang lain, orang yang mengajar orang lain, orang yang membimbing orang lain, orang yang menjadi contoh kepada orang lain. Apa sajalah dalam perkara-perkara kebaikan, baik dalam perkara ibadat, baik dalam ilmu, ataupun baik dalam nilai-nilai yang baik yang diberikan contoh kepada orang, lalu orang mengikutinya, maka itu diberikan baginya pahala, pahala yang berterusan. Ya, selama mana ada pengikut ataupun ada orang yang mengikutinya dan menyambung perbuatan amalannya itu. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, termasuklah amalan yang berterusan itu adalah daripadanya amalan yang diistiqamahkan. Maksudnya jika seseorang tu buat satu amalan dan diistiqamahkan amalan itu sampai dia mati, lepas dia mati pun amalan itu masih lagi dituliskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan pahalanya baginya. Ya, masih lagi dituliskan baginya akan pahala baginya. Walaupun dia sudah meninggal dunia, kerana amalan itu adalah amalan yang ia lazimi, yang ia istiqamahkan, yang ia tidak tinggalkan. Ya, yang ia tidak tinggalkan. Okay, jadi sebab tu pentingnya untuk kita mencari istiqamah di dalam beramal. Mencari istiqamah di dalam beramal. Baik, antara lainnya juga adalah amalan yang berterusan itu yang tidak akan terputus, yang Allah Ta'ala berikan pahala bagi seseorang itu adalah merupakan dakwah. Orang yang berdakwah, orang yang mengajak orang lain berbuat kebaikan, orang yang menghidupkan amar ma'ruf,
dan orang yang mencegah kemungkaran, maka ini semua adalah merupakan asbab jalan yang menyebabkan seseorang itu ya akan mendapatkan pahala yang tidak terputus. Ya. Okay. Kemudian kalau kita nak tengok di sana ada 10 juga amalan yang telah pun digariskan oleh para ulama. Ada 10 jenis amalan yang telah digariskan oleh para ulama, yang mana ia termasuk daripada amalan yang tidak terputus ganjarannya. Yang pertama adalah orang yang mengajarkan ilmu, ta'limul ilm. Orang yang mengajarkan ilmu. Yang dimaksudkan ilmu dekat sini adalah ilmu yang benar, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang membawa manusia membezakan yang betul, yang salah, yang halal dan yang haram, dan petunjuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua adalah orang-orang yang mengalirkan air. Orang-orang yang mengalirkan air. Itu juga termasuk daripada amalan yang tidak akan terputus pahalanya. Contohnya, sama ada kita buat pengaliran air, kita buat pempaipan ke, kita buat tempat saluran ke, yang mana dapat digunakan sebagai minuman binatang, atau sebagai ternakan orang, atau sebagai air yang digunakan untuk tanaman, ya, ataupun air yang diambil manfaat kegunaan oleh manusia dan makhluk Allah Ta'ala yang lain, atas daripada asbab perbuatan sedekah yang dilakukan itu, seperti jika ia sedekahkan kolam air ke dan sebagainya, ataupun kolah di masjid ke untuk orang berwudu, ataupun dia membayar bil air di masjid menyebabkan orang dapat berwuduk daripadanya, dan juga orang dapat bermandi-mandian pada sunat hari Jumaat. Misalan contohnya, ini termasuk, atau orang dapat minum air daripadanya selain daripada berwuduk daripadanya. Maka itu semua baginya adalah pahala yang berterusan. Yang ketiga adalah hafrul abar. Orang yang menggali parit. Jadi orang yang mengalirkan air ini adalah orang yang menggali parit. Lebih kuranglah. Maksudnya dalam bahasa mudah, orang yang menyediakan bekalan sumber air yang bersih. Sama ada kita besarkan tangki ke, untuk manfaat orang ramai dan sebagainya. Itu pun termasuk daripada sedekah yang terus mengalir. Yang seterusnya adalah gharsul nakhl, iaitu orang yang bercucuk tanam. Itu pun disebutkan dalam hadis Nabi SAW, iaitu orang yang bercucuk tanam, yang orang lain dapat manfaat daripada hasil daripada tanamannya. Hasil daripada buah, hasil daripada sayuran, hasil daripada bersayuran, bijiran ni, ditanam, kalau keluar bijiran ke, apa sajalah yang ditanam. Kalau ditanam pokok bunga misalnya contohnya, atau pokok yang tak ada buah sekalipun, tapi orang dapat ambil manfaat untuk berteduh di bawahnya, atau kalau pokok-pokok bunga yang cantik, orang dapat ambil manfaat dengan keindahannya, ataupun binatang lain pun dapat mengambil manfaat daripada bunganya, misalnya contohnya lah, apa sajalah. Kemudian seterusnya adalah orang yang membina masjid, sama ada membina dalam bentuk fizikal, binaan yang bersifat fizikal, atau bersifat material. Ataupun orang yang membina masjid itu dalam bentuk membina rohaninya, membina ibadat di dalamnya, zikir di dalamnya, mengimarahkannya dengan ilmu dan sebagainya. Kemudian seterusnya adalah tauriful mushaf, iaitu orang yang mewariskan Al-Quran, mewariskan generasi hafal Quran, yang boleh membaca Quran,
yang boleh memahami Quran, mentadabbur Quran, menafsirkan Al-Quran, ini semua dan seumpamanya lah, ya, mewakafkannya dan seumpamanya. Kemudian orang yang mendidik anak-anak, sama ada dia mendidik anaknya ataupun dia mendidik anak-anak muridnya, ya, supaya mereka ni menjadi anak-anak yang beriman dan bertakwa, itu juga termasuk amalan yang tidak terputus yang ketujuh. Dan yang ke-8 yang disebutkan adalah orang yang bersedekah ketika waktu sihatnya. Orang yang bersedekah sewaktu dia sihat. Masa dia sihat, dia bersedekah, ya, sehingga kan masa dia jatuh miskin ke, atau masa dia kaya, dia bersedekah, atau masa dia sihat, dia bersedekah. Katakanlah lepas dia kaya, dia jatuh miskin, dia dah tak boleh nak sedekah. Sepanjang dia miskin tu, dia dapat pahala di sisi Allah kerana sewaktu dia kaya, dia bersedekah. Sama juga orang yang masa sihat, dia bersedekah. Bila dia jatuh sakit, dia dah tak boleh nak bersedekah sebab banyak duit dia pakai untuk menyara kos rawatan perubatannya, dia tetap mendapatkan pahala yang berterusan juga. Yang seterusnya adalah orang yang membina rumah kepada Ibnu Sabil, yang ke-9. Ya. Orang tak ada rumah, dia tolong bina rumah, dia tolong baiki bumbung ke tempat berteduh lah dalam masa yang mudah, apa saja yang berkaitan dengan tempat berteduh. Ya. Baik. Dan yang terakhir, yang ke-10 adalah zuriat yang soleh. Maksudnya kalau dia memiliki zuriat yang soleh. Jadi ini ada 10 perkara amalan yang boleh kita usahakan supaya kita tergolong dalam ayat terakhir, ayat 25 dalam surah Al-Insyiqaq, iaitu orang yang beriman. Kita dah bincang tadi, melakukan amal soleh, apa jenis amal soleh, dan macam mana nak dapat amalan yang tidak terputus. Baik, wallahu ta'ala alam. Sekadar itu, insya-Allah nanti kita akan sambung untuk surah baru, iaitu surah Al-Buruj. Sekadar itu, terima kasih semua. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.